Itulah yang kusrin panggil kusrin. Sampai sekarang rugi hidup dia, tuan-tuan. Innal insana lafi khusrin. Kan kesian tu. Kusrin panggil kan. Rugi. Haji rugi mana haji rugi? Sebab tu kena tukar nama, tukar lain, ya. Nak tukar jumpa aku, bayar mahal sikit. Okey tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala ni namanya Al-Muntaqimu, yang membalas dendam. Ingat Inna Allah Ta'ala idza akhadha 'abdan lam yuflithu. Allah kalau dah ambil tindakan, dia takkan lepas. Dia bagi betul-betul. Waliyazubillah. Sebab tu saya, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak semua, kalau kita buat dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jangan tangguh-tangguh. Kalau dah lama sangat tak datang datang berjemaah. Kalau dah lama sangat tak baca Quran, baca balik Quran tu. Bimbang Allah terus tutup hati kita. Na'udzubillah min zalik. Susah kita besok. Kan kadang-kadang kita ni sibuk meniaga, masyuk. Sembayang dah mula dah. Kuliah dah mula tak datang. Masyuk. Usrah pun tak pergi. Masyuk. Quran tak sempat nak baca. Surat khabar sempat pula baca. Masyuk. Fantaqamna minhum. Lalu kami balas dendam kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya Allah balas dendam kepada Fir'aun. Fa'awraqnahum fil yammi. Dengan cara kami tenggelamkannya di lautan. Bi'annahum kazzabu biayatina. Dengan sebab mereka membohongi ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami merupakan orang-orang yang lalai. Tuan-tuan tahu cerita Fir'aun tenggelam. Allah Ta'ala matikan Fir'aun dengan tenggelam. Tenggelam ni tuan-tuan antara bentuk kematian yang paling menyeksakan. Air bila masuk lubang hidung ni tenggelam, memang seksa gila. Kalau tak percaya, balik cuba kau buat tenggelam diri kau sendiri. Kan? Try lah. Rendam kepada dalam baldi ke, kau try tengok kan, masuk air kat hidung, biar kau berdekung, biar berapi atas dia macam tu kan. Ni seduh air, dia naik dalam ni, ni wayar-wayar habis di shot tuan-tuan. Itu boleh genjih balik. Ini tenggelam macam mana. Jadi kisah Fir'aun yang kita masih ingat lagi lah, ya. Ceritanya gini. Pada hari Allah nak hancurkan Fir'aun, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya cakap kepada Bani Israel, minta izin kepada Fir'aun untuk Bani Israel ni buat macam panggil apa, pertemuan besar-besaran lah. Pertemuan untuk Bani Israel, buat dia ni macam buat kenduri lah gitu, kita kata bahasa mudahnya. Menjadi kebiasaan zaman dulu, kalau diorang nak pergi kenduri ke apa kan, diorang akan pinjam emas daripada Fir'aun. Fir'aun ni banyak emas, semua emas ada ke dia. Jadi dia akan bagi pinjam sementara kepada rakyat dia untuk berlawa-lawa, yelah nak tunjukkan macam orang sekarang ni lah. Pergi kenduri kahwin kan, pakai Habib Jewel, tempat apa, pohkong, semua tu lah kan, mas idayu, mas semua mas lah kan dia. Pakai kat tangan, pakai gelang, pakai rantai, pakai kat telinga, pakai kat kaki, semua sekali. Nak menunjuk-nunjuk pada orang. Zaman dulu pun macam tu juga. Jadi kalau siapa yang suka pakai gelang, menunjuk kat orang ni, ini semua keturunan Bani Israel belaka tuan-tuan dia. Jadi diorang biasa kalau nak bertemu ramai-ramai, diorang akan pakai perhiasan yang cantik-cantik. Dan Fir'aun pun sebengong-bengong orang tua ni, dia bagi tahu rakyat dia pinjam emas. Jadi dia akan bagi pinjam, kau pakai lawa-lawa. Tapi diorang dah pakat, malam tu diorang akan melarikan diri dengan emas Fir'aun. Tapi Fir'aun tak tahulah. Tapi rupa-rupanya Fir'aun pun dah rancang juga. Kita akan serang mereka dalam majlis tersebut, kita akan bunuh belaka Bani Israel. Maka Bani Israel pun pergi kat kawasan yang diorang nak buat majlis tu, dan Fir'aun pun standby. Tapi Fir'aun ni, sebelum dia serang, dia panggil semua tentera-tentera dia supaya berpesta dahulu. Seronok-seronok pasal kita nak bunuh Bani Israel. Buat pesta lah. Ada karaoke, ada dangdut, ada gelek gerudi, semuanya ada. Lepas tu Fir'aun kata, kita akan serang mereka ketika bunyi ayam berkokok. Bila dengar ayam berkokok, baru kita pergi serang mereka.
takdir Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel dia pun pergi tempat yang dia janjikan, dan dia orang mula pelan-pelan keluar daripada Mesir, melarikan diri bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun ni masih seronok lagi duk main. Oh Fatimah, gadis ayu, indah sungguh parasmu, oh Fatimah, kan? Tengah nyanyi-nyanyi, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Bani Israel lari, jangan tunggu lama-lama. Nyanyi, minum. Sampailah mabuk belaka. Takdir Allah, ayam lambat berkokok pagi tu. Rupa-rupa ayam pun mabuk sekali, tuan-tuan. Ayam pun karaoke sekali. Semua dah laluk, bunyi ayam berkokok. Kuk. Fir'aun tengok, oi, biar betul pukul 9 pagi oi. Ayam pun barang biasa pukul 5 dah berkokok. Tengok-tengok matahari dah naik. Fir'aun kata, kita dah lambat, kita dah lewat, kita kena kelentong dengan ayam. Semua bergerak serang Bani Israel. Bani Israel ni daripada malam tu berjalan dah. Berjalan sampai ke pagi. Berjalan. Tiba-tiba dengar bunyi kat belakang. Bunyi orang kejar kan. Bunyi kuda, bunyi kereta kuda kan. Pil kuda semuanya dia. Bila tengok belakang tu, dia Fir'aun. Fir'aun dengan bala tentera yang amat ramai nak bunuh Bani Israel. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel sampailah ke penghujungnya. Tengok depannya ada laut, tapi itu arahan Allah kan. Allah kata pergi ke situ wahai Musa. Bani Israel panik. Musa, help me, kau tak nampak Fir'aun kat belakang? Habilah, matilah kan. Yang bawa anak ni kecoh kelang kabut ni, kat belakang ni ramai nak bunuh ni. Depan laut, belakang Fir'aun. Nak ke mana? Nak berenang tak pandai. Takkan nak berenang dengan anak, dengan beg, dengan pampers, dengan apa banyak tupperware ni kan. Banyak barang, macam mana ni? Semua desak, Musa cepat, Musa nak bawa macam mana ni? Tolong Musa, doalah pada engkau. Nabi Musa senyap aja. Musa tolong. Kecoh bagian. Bani Israel bukan sikit-sikit bang, berpuluh ribu yang ikut Nabi Musa. Lalu apa kata Nabi Musa? Kallah, inna rabbi sayahdini, bahkan sesungguhnya Tuhan aku akan beri petunjuk kepadaku. Diam. Senyap semua. Senyap belaka. Ingat Allah tak tahu ke apa yang berlaku kepada korang. Senyap, diam, jaga adab dengan Allah. Senyap belaka. Maka Allah berfirman, idrib bi'asakal bahr, wahai Musa, ketuk tongkat engkau kepada lautan. Kan? Itu Islam. Kita pun reti belaka, tuan-tuan. Apa benda arahan Allah yang Allah berikan kepada kita, kita takkan dapat kecuali mesti buat kerja dulu. Idrib. Allah bukan tak boleh kata belahlah laut, boleh. Tapi Allah kata pukul laut dengan tongkat engkau. Kena usaha juga. Nabi Musa pun ketuk. Bila ketuk tu, fanfalaqal bahr, laut pun terbelah membentuk 12 lorong, tuan-tuan. Terbelah dan membentuk 12 lorong. Air tu dalam Quran kata kataudil azim, seperti bukit yang amat tinggi. Tinggi kan, laut kan besar, laut ni kan. Lepas tu yang lumpur laut kan lembik, automatik Allah keraskan. Keras belaka. Ada 12 lorong. Jalan, Nabi kata semua jalan belaka. Bila jalan tu, air tu kan macam ni turunan. Lepas tu orang ni jalan, sini pun jalan. Nampak ni Ji, Assalamualaikum Ji. Jumpa kat ujung Ji, jangan lupa beres dia kata. Jumpa, bye bye. Cepat. Macam kan kita pergi makan restoran orang kaya kan ada air terjun. Macam tu lah. Kan? Pergi rumah orang kaya kat Shah Alam kan macam tu kan. Ada air terjun kat rumah dia. Cuma tak nampak lah pasal ada dinding, tuan-tuan. Yang ni antara dinding ke dinding tu ada air macam tu. Bye bye. Cepat. Tengok jalan belaka. Fir'aun kejar. Fir'aun kata, sudah. Terbelahlah pula laut. Tentera Fir'aun pun takut. Tiba-tiba Fir'aun kata, la ilaha illallah wa li'azubillah, ini semua dengan kekuasaan aku. Ambil kau. Sempat lagi perasan, ini dengan sebab kekuasaan aku laut terbelah.
kejar Bani Israel, ambil engkau. Askar-askar pun kejar belaka. Bani Israel teruskan perjalanan sampai masuk ke sempadan nak ke negara Syam. Daripada Mesir nak melarikan ke diri ke Syam. Sampai di hujung sana, semua dah sampai ke tebing. Nabi Musa masih lagi menunggu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, pukul sekali lagi wahai Musa. Bila Nabi Musa pukul, palangang lautan pun rapat semula. Tuan-tuan, nak sebut, nak ajar lagi, Allah tetap suruh Nabi Musa berusaha pukul sekali lagi. Jadi kita ni tuan-tuan, Allah takkan beri kemenangan kecuali kena berusaha. Ya, macam mana besar kecil ada usahanya. Taklah berat sangat usaha Nabi Musa tu. Ialah selain pada berdakwah dengan Fir'aun, lari pada Fir'aun, berhadapan dengan Fir'aun, sampai tahap usaha yang paling kecil, pukul dengan tongkat. Pukul dengan tongkat ni bukanlah payah sangat. Payah lagi kau nak pukul dengan paku, ketutang kan. Ini kedengar gitu je. Jadi tuan-tuan, maksudnya sampai tahap kalau kita buat kerja Islam ni dah letih sangat, angkat tangan je lah, ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam. Ya Allah. Itu paling-paling tak larat lah orang kata. Kan nak derma tak ada duit. Halo, tak ada. 10 sen pun ting, okey lah tu. Janji kena bagi juga. Takkan orang saya jual 10 sen apa barang, kan? Ingat tak cerita Maryam alaihissalatu wassalam kan? Bila Maryam kan nak beranak, badan tak larat, melepek kan, sampai Maryam kata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kenapalah aku tak mati? Kalau aku mati lagi lah bagus. Dah lah mengandung, suami tak ada, orang kejar dia. Tiba-tiba tengah-tengah sakit tu Allah kata, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Maryam, kau goncang pokok tamar tu, buah tamar akan gugur, kau makan dan mudahkan kau bersalin. Ada ke logik tuan-tuan orang beranak suruh goyang pokok tamar? Goyang pokok tamar tu macam pokok ubi kayu apa? Pokok tamar tu macam kelapa sawit kau tahu tak? Undertaker Smackdown pun tak boleh goncang. Ini orang nak beranak. Alah, ya Allah. Kalau kita kata, ya biar betul aku beranak, ya Allah, kau suruh goncang pokok tamar, goncang botol susu pun tak lepeh, kan? Ini goncang pokok tamar. Tapi Allah kata, buat usaha dulu, aku yang tentukan menang atau kalah, itu kerja aku, kerja kau buat kerja. Maka Maryam tak komen, tak kata ya betul, tak ada. Dia pun letak tangan, ya Allah, letak ma fi ghairak, ya Allah, ya Allah. Letak je, bergegar pokok tu, jatuhlah buah-buah tamar. Dia pun makan dan Allah mudahkan dia bersalin. Nak sebutnya wajib usaha. Tak boleh duduk saja nak menang. Kita nak Islam menang, tapi tak buat kerja. Cula tak buat, usrah tak jalan, tahu-tahu puk pilihan raya, hara kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dah kena buat kerja masing-masing lah. Dia apa yang mampu. Yang lawan dekat Facebook, lawan dekat Facebook, kan? Yang lawan dekat dalam kuliah, lawan dalam kuliah. Yang lawan dekat pejabat, lawan dekat pejabat. Kena buat tuan-tuan. Pasal Allah suruh Nabi Musa berusaha, walaupun dengan sekecil-kecil usaha. Idrib bi'asakal bahar, hentak tongkat kau dekat laut, maka Allah berikan kemenangan tuan-tuan, ya. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Manalah tahu ada di kalangan kita ni Allah makbulkan doa. Manalah tahu, insya-Allah. Amin.